Kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan pembudayaan SOP. Patuhi SOP ini bersama dengan pakar motivasi kita kerana kita percaya ini membabitkan motivasi individu yang kita ada sekarang ini kan, dan merundum dah semangat tu dia macam lama makin turun kan. Yalah, ibu bapa lain, kesannya guru lain, semua orang terjejas macam mana nak bangunkan kembali motivasi bersama dengan pakar motivasi lah yang amat kita rindui. Dah lama tak bertanah KMHI. Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah secara panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau dengar suara Datuk, kami terus jadi ceria. Tak tahulah aura yang bagaimana tu. Kalau dengar dia macam Allahu Akbar. Sihat Datuk, lepas bersukan ke tu? Syukur. Ya Datuk. Lepas bersukan ke? Ya betul. Baik. Tok, kita cakap pasal berkenaan dengan pematuhan ni kan. Kan daripada bulan Mac kita berada dalam jangka masa yang cukup panjang lah. Dah 8 bulan dah. Betul. Jadi kami perlukan suntikan semangat yang baru lah. Macam kan, dia perlu refresh. Jadi bagaimana psikologi rakyat kita sekarang ni yang perlu dibantulah untuk mematuhi SOP. Bukan kita tak tahu kena patuh kan? Ya. So inilah begini ya, sebab Fariha dan Fitri ya. So sebenarnya kita kena cari apa puncanya. Punca yang mereka dah mula longgar, dah mula tak kisah ni. Yang pertamanya of course lah, manusia ni nasia, memang mudah lupa dan cepat boring, cepat bosan. Satu. Ya. Yang keduanya ni dia, masalah yang saya perhatikan, kita ni ramai antara kita ada penyakit optimism bias. Ya, ini dalam bahasa psikologi, orang lain je boleh kena, aku insyaAllah tak kena. Aku tak kena. Orang macam Fitri, macam Fariha yang campur orang je, aku okey. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita jadi longgar sikit dan mula alpa. Ya? Dan kita tengah masalah pula, kita tengok kat internet banyak sangat maklumat yang macam anti COVID ni, kata ini semua propaganda WHO, ni semua fitnah dajjal. So benda-benda macam ni menyebabkan kita pun lah tak. I don't think it's that serious lah gini. So ini dia. Dan satu lagi pula, ada orang yang kata orang tu berserah pada Allah. Kalau dah takdirnya kena, macam mana kau buat pun, ditutup muka ke, jarak ke, kena juga. Ini pun satu kata orang tu perkara yang kadang-kadang paradigma songsang yang menyebabkan kita mula alpha. So siapa tu dulu. So asal kita ingat bahawa ya, ada sikit pihak yang berkaji dengan detail, takkanlah semuanya tertipu, takkanlah semuanya kata orang tu jahil tentang realitinya. Dan realitinya dah lebih 1 million orang satu dunia yang meninggal dunia. Jadi yang pertamanya kita kena ingat bahawa jangan memandai-mandai, sebab kebanyakan kita tidak mempunyai informasi atau maklumat yang lengkap seperti yang kata orang pihak pemerintah, pihak kerajaan, pihak yang mengkaji. Itu satu. Yang keduanya, sebenarnya bila kita kata orang tu mula leka, mula tak kisah, kita mempamerkan sifat dalaman kita. Sebab yang di luaran mencerminkan dalaman. So saya nak minta semua orang lah, tolong pamerkan orang yang hebat. Kita ni hebat, kita ni ada kehebatan. Tapi oleh kerana kita mula cuai, maka takut-takut kalau saya sebagai ayah atau sebagai atuk buat benda yang cuai, maka anak cucu kita atuk aku pun tak guna, atuk aku pun cuai. So ini kita mempamerkan imej atau contoh teladan yang tak elok. So saya minta semua orang, terutamanya orang yang dewasa, tolong bertanggungjawab, tolong pamerkan sifat-sifat mulia. Sebab ingat, yang di luar itu mencerminkan dalaman. So kita kena ingat ya, bila kita patuh tu bukan kita patuh perintah KKM ataupun kerajaan saja. Sebenarnya kita mempamerkan sifat mulia kita. Sebab kita tahu bila kita jaga diri kita, kita akan membantu orang lain juga. Yang ketiganya, saya ingat bahawa semua orang kena ingat bahawa diri kita ni amanah Allah. Kita ni amanah anugerah. Ya? Jadi menjaga diri kita adalah kewajiban. Jadi kalau kita tutup muka, kita sanitize tangan, sanitize diri kita, sebenarnya kita patuh kepada perintah Allah untuk menjaga diri kita. Jadi saya nak mengatakan bahawa orang yang gagal untuk mematuhi SOP sebenarnya, maaf ya, kurang ajar pada Tuhan. Sebab diri kita ni amanah Allah. Jadi kalau kita sia-siakan dengan cuai dan sebagainya, kita telah mencuaikan, tidak memegang amanah Allah. Jadi kita sebenarnya, maaf, kurang ajar pada Tuhan. So ini satu kata-kata yang agak keras, sengaja saya gunakan untuk insafkan diri kita bahawa kita bukannya
sekadar membabi buta. Sebenarnya yang keempat, tak macho lah tak pakai litup muka, tak macho lah tak jaga jarak. Sebab orang kata, apa takut benar Fitri ni, ya, apa relax lah, ya. So ini yang menyebabkan kadang ada orang, ya, ada orang yang memang sengaja cuai sebab dia rasa tak macho. Dan yang saya nampak yang kelimanya, ramai orang ni, ya, memang ada sifat-sifat anti-establishment. Apa yang disuruh, itu yang dilanggar. Apa yang dilarang, itu yang dia nak lawan. So, saya minta, ya, semua orang, rakyat, orang dewasa, mak bapa, abang kakak, tolong, ya, jaga diri untuk mempamerkan kita sebenarnya orang yang berkata tu bersyukur, ya, Tuhan bagi kita kesihatan, tanda seorang insan ataupun seorang hamba yang taat, kita ikut peraturan, bukan sekadar ikut peraturan KKM, tapi sebenarnya kita nak menjaga diri sebab nak menjaga amanah Allah yang diberikan kepada kita, jaga kesihatan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, Datuk, dalam konteks yang lain, ada yang patuhi SOP dan tidak dapat untuk contohnya macam merentas negeri ataupun hadiri majlis pengumuman dan sebagainya. Ada keterbatasan lah menyebabkan hubungan jiwa ke jiwa itu agak longgar, ya. Tak dapat pulang ke kampung, lama tak berjumpa ibu bapa ataupun orang yang terdekat, suami isteri kerana keterbatasan SOP itu. Jadi ia menyebabkan jiwa itu macam dah lama sangat macam hilang rasa ataupun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Macam mana nak mencipta kembali diuji dengan kejauhan itu, nak mencipta kembali hubungan itu yang video call tidak memadai. Kalau boleh dia ingin bersentuhan, nak sentuh pula bahaya sebab dia daripada zon merah kan, nak balik ke kampung, zon hijau, mak bapak mungkin dah tua. Jadi macam ada halangan yang macam tak dapat untuk menyentuh. Itu satu perkara yang amat menguji dia, Datuk. Ya, itu tepatlah, ya. Tapi itulah Pak kata Fitri tadi, walaupun kita tak dapat berhadapan, bersentuhan dan sebagainya, tapi tengok, macam saya tengok Fitri pun dah nampak dah hilang rindu lah, ya. Sebab Fitri pun nampak makin comel, keluar hospital makin comel pula, tak tahu apa rahsianya, ya. So ni contoh istighfar, ya, istighfar. So sebenarnya there are so many ways, ya, sebenarnya ada, dan kita kena ingat dia punya kesan sampingan yang tidak kita duga, ya. Sebab hidup bukan pakai logik dan pakai praktikal saja. Hidup ni penuh magic dan miracle. Magic dan miracle bukan just kata orang logical dan praktikal. Memanglah cara logik dan praktikalnya kita rindu, kita kena sentuh, kita peluk, salam dan sebagainya. Yes. Tetapi Tuhan Allah, ya, bagi kita satu kehebatan. Dengan dapat video call macam ini, dengan dapat berhadapan pun ini satu nikmat, ya. Sebab bila kata peribahasa lama lah, kalau sayang tinggalkan. So bila kita dapat berpisah itu, ini sebenarnya menguji, ya, kegigihan dan menaikkan lagi kerinduan dan bertambah sayang, insya-Allah. InsyaAllah, ya, sebab lebih bersusah payah untuk membentuk satu rahim, maka kita akan menghargai, ya, hubungan itu dengan lebih hebat, dengan lebih mantap, insyaAllah. Datuk, dalam kita berhadapan dalam keadaan sebegini kan, pastinya ada yang mengalami tekanan, kemurungan, semuanya dah jadi negatif, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami bagaimana kita nak ada tips untuk jadi positif balik. Jadi positif itu penting kan, sebab kita panjang lagi, kita tahu bila berakhirnya COVID-19 ni. So, betul Faria. So sebenarnya we go back to basic, pergi kepada asas balik, ya. Sebab semua yang saya dengar ulama yang mengajar, sebenarnya semua masalah kita ni bermula pada qalbu kita lah, ya. So bila hati kita bersih, maka mata kita jadi mata lebah. So what we can supposed to do, dan saya dah pesan pada ribu-ribu orang yang jumpa saya, tanya saya online dan sebagainya, cara terbaik untuk merangsang balik jiwa kita, pertama asasnya ialah tolonglah, ya, di samping solat 5 waktu, jangan cakaplah solat taubat istighfar. Bila kita murnikan hati kita, solat taubat dan istighfar ni ramai orang terlupa. Solat taubat dan istighfar akan mencuci hati. Bila hati kita jadi murni, maka mata kita mata lebah. Kita akan nampak banyak positif di sekitar kita. Satu. Yang keduanya ialah cara terbaik untuk bahagiakan diri ialah bahagiakan orang lain. Dan semuanya bermula di rumah. Ya, itu cara yang paling asas. Dia sekarang tunjukkanlah, ya. Sebab ramai orang they take for granted. Jadi jom kita pamerkan setakat mana, ya. Kalau itu benda asas lah, ya. Buat kerja bersama, solat bersama, makan bersama. Ya Allah, ya. Kalau dah lama tak makan suap-suap, Fitri kena buat. Makan suap-suap sebab suapan daripada pasangan, ya, ada kesan terapi, ya. Air tangan isteri merawat sakit suami. Semua orang tahu. Now is the time. Air tangan suami merawat isteri, dan Nabi buat. Sebenarnya Faria, air tangan isteri akan merawat sakit suami dan membuang miang-miangnya sekali. Kalau semua orang tahu. Ya, Datuk. Kalau semua, yes.
Itu sebenarnya saya kata hidup ini bukan logical tapi miracle. Ya, ada banyak keajaiban, ada magical. Jadi, so kita pergi balik-balik, ya, pergi pada asas balik. Dan sebenarnya itulah bila kita buat ketaatan, ya, sebab taat pada Allah ini berkaitan dengan taat pada manusia juga, ya. So kita banyak ingkar. So bila kita taat pada Allah, jadi kita taat pada manusia, maka kita mudah taat untuk ikut SOP dan sebagainya. Dan ingat, Allah bila kasih akan hamba-Nya diuji. Dan ujian itu Allah tahu we can cope, kita mampu menanggungnya. Kalau tidak, Allah takkan uji sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, insya-Allah. Baik Datuk, ujian dalam konteks kehidupan lah, contohnya macam dulu memang kerja selesa kategori T20 dan bila COVID membadai diuji menjadi B40 barangkali, ya, hilang pendapatan, mungkin sahabat menjauh, ada banyak benda tanggungan, hutang bertambah. Ini menyebabkan juga emosi yang perlukan kesabaran yang cukup tinggi untuk bangkit, ya. Kalau ada juga satu artikel video daripada contohnya Airbus kepada pemandu bas. Contoh macam itulah, ya. Jadi daripada tinggi di awan terbang tiba-tiba kembali membuat kerja-kerja yang mungkin tak dijangka sebelum ini. Untuk menerima itu bagaimana? Hakikat realiti dan survival yang cukup tinggi diperlukan, Datuk, bagaimana? Well, itu sebabnya ingat ikat-ikat bahawa bila apa yang Tuhan rancang, Allah rancang itu sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita sangkakan, ya. Sebab mungkin ya dulu ya rezeki di angkasa, sekarang atas jalan raya, ya. So itu sebenarnya tengok, ya, dulu katalah dulu 40,000, sekarang cuma dapat 2-3,000. Ya, tetapi kita tak nampak keberkatannya setakat mana, ya, kebahagiaan di mana. So rupanya bila rezeki yang kita bawa, so ramai orang tak ada gaji, semua orang ada rezeki. Dan bila rezeki itu lebih berkat, sebab kita lebih usaha, lebih kata orang gigih, lebih payah, maka bila berkat akan membawa kehebatan yang, saya ulang balik, hidup bukan pakai logik, kena ada magic, ya. Kita kena yakin life is full of magical and miracle. Jadi walaupun kita dapat kurang, susah payah, tapi yakinlah, ya, ramai orang, saya bengkang ribu-ribu orang, ya, ramai orang lebih bahagia, lebih selesa, lebih tenang, ya, lebih dapat kepuasan hidup sekarang. Walaupun pendapatan kurang, jauh kurang, ya. Ada yang dapat 1/10 daripada pendapatan biasa. Masya-Allah. Ingat, ya, bila kita ditutup masalah macam gaji, tetapi rezeki akan Allah still berlimpah ruahkan. Dan rezeki bukan pendapatan saja. Kasih sayang, kepuasan, ketenangan, ya, kerapatan, ya, keakraban dan semuanya. Dan barang siapa yang mempertikatkan silaturahim, now is the time, maka pintu rezeki terbuka, rezeki itu luas dan ajal pun dianjakkan. Itu hadis sahih. So banyak magic dan kehebatan kalau kita berfikir, kalau kita redha. Tapi jangan lupa, now oleh kerana COVID-19 lah, kita nampak semua orang, termasuk Fitri Fariha saya, kita kena fikirkan, kena ada sumber pendapatan kedua dan ketiga yang of course syariah compliant. So cari jalan sekarang untuk berfikir, dan ramai orang saya nampak dalam masa inilah, ya, yang dulunya seorang pegawai sekarang jadi menjaga ternak ayam. Sedulunya seorang pegawai tinggi, ya, gaji penduduk sekarang jadi petani moden. Wow. Dan dapat keberkatan. Besan saya seorang pilot sekarang jadi cowboy, ya, ternak lembu, buat cendawan dan sebagainya. He is still a pilot tapi cuti tambah gaji 2 tahun. Samalah macam Fifi cakap, tapi sekarang jadi cowboy, ternak lembu, ternak kambing, masya-Allah, dan dia seronok, bahagia dan nampak ketabahan dan nampak keriangan yang jauh lebih hebat daripada dulu. Dengan syarat redha, bersyukur, bertindak, move on, insya-Allah. Datuk, yang terakhirnya lah, kita nak tanya juga, sebab kita selalu dengar kita jaga kita, kan. Tapi mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah berkenaan dengan kita jaga kita ni. Ini kan berkaitan dengan kasih sayang, bukannya individu. Maknanya kita diajar supaya tidak menjadi pentingkan diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang ingin diperlihatkan, kan, bila kita kata kasih sayang sesama manusia, maknanya hidup kita akan berkat. Mungkin Datuk boleh ulas sedikitlah berkenaan dengan itu, supaya inilah masanya kita tidak menjadi insan yang memang pentingkan diri, kan. Betul, Fariha, ini satu betul. So saya ambil satu hadis kecil yang semua orang biasa dengar, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, ya, so, bila kita memberi manfaat dengan jaga SOP, jaga dan membantu untuk memutuskan penularan COVID, sebenarnya kita membantu diri kita. Sebab
Ya, Nabi juga sebut, Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. So, bila kita keluar, kita jaga SOP, kita pakai litup muka, kita kata penjarakan dan sebagainya. Kita cuba nak jaga orang lain dan jaga diri kita. Tapi kesannya, bila kita tolong orang lain, sebenarnya kita menolong diri kita. Sebab, siapa yang tolong orang lain, Allah akan hantar bantuan demi bantuan untuk menolong kita. Confirm, sahih. So, Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. Therefore, bila kita jaga SOP, sebenarnya kita menjaga diri kita. Walaupun kita tolong kita jaga kita bantu kita. Sebenarnya, bila kita tolong orang, kita bantu orang, sebenarnya semua kebaikan itu akan datang balik ke kita. Therefore, so tolong ya. Dan satu lagi yang paling penting untuk kita ingatkan, bila kita jaga SOP, kita putuskan penularan, kita cuba membantu untuk menghalang wabak ini makin berterusan, kita sebenarnya dapat pahala. Setiap usaha yang kita buat ikut SOP, dapat pahala. Bukan sekadar dapat appreciation, puji-pujian ataupun orang oh dia ni ikut peraturan. Bukan. Tapi kita dapat pahala dengan syarat kita ikhlas dan niat untuk bantu orang lain demi membantu diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk atas rangkuman yang begitu baik. Kita mencari, kita menolak logik, bersama kita mencipta magic untuk kehidupan yang selesa. Dan juga kita mengharapkan hidayah ini berterusan, mengharapkan Ifah ini dapat membantu kita daripada terjerumus dalam perkara yang tidak diingini. Baik, terima kasih Datuk, berikan suntikan semangat yang baru buat kami semua di sini. Amin. Terima kasih Farah. Jaga diri Datuk ya.